Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saib Abdul Khalik, pakar perubatan pediatrik dan neonatologi. Hari ini saya nak berbicara berkaitan dengan satu penyakit yang agak common terjadi di kalangan masyarakat kita, iaitu febrile seizure, sawan ketika demam. So ni penyakit yang agak common, banyak berlaku, terutamanya mungkin data menunjukkan mungkin 3 ke 4% di kalangan kanak-kanak kurang 5 tahun pernah menghidap penyakit sawan ketika demam ini. Di kalangan sahabat-sahabat saya yang doktor pakar pun ada je yang masa kecil-kecil tu dapat febrile seizure. Biasanya dia tidak menimbulkan banyak masalah. Umur mana yang kanak-kanak ini berisiko untuk dapat febrile seizure atau sawan ketika demam ini? Umur 3 bulan ke 6 tahun. Kanak-kanak yang kurang daripada 3 bulan ataupun lebih daripada 6 tahun, kalau dia ada sawan ketika demam, kita tak sepatutnya fikir pasal febrile seizure. Kita kena fikir pasal penyakit lain seperti meningitis, jangkitan kuman di otak. Ini dia antara penyakit yang berbahaya lah. So febrile seizure ni generally dia tidak menimbulkan masalah. Apa terjadinya adalah apabila kanak-kanak tu mendapat demam, kan, disebabkan demam yang panas itu menyebabkan terjadinya sawan. Dia ada jenis kita panggil simple febrile seizure dan ada complex febrile seizure. Simple febrile seizure ni adalah apabila jangka masa, durasi sawan itu berlaku kurang daripada 15 minit total dia. Kalau complex febrile seizure ialah apabila sawan tu lebih daripada 15 minit. Dan simple febrile seizure ni dia generalized seizure. Generalized seizure maknanya seluruh bahagian otak ni ada dia punya charges dia. Ada electrical charges dia dalam ada firing dekat otak dia secara general, dan kita akan nampak budak itu dia akan ada bila generalized seizure ni dia akan hilang kesedaran dia tak sedar. Kalau dia boleh ketar-ketar seluruh tubuh dia lah. Ketar-ketar sama dia ketar-ketar atau dia keras macam tu, ataupun dia lembik limp macam tu. Complex febrile seizure dia boleh jadi focal seizure. Focal seizure sometimes dia masih sedar dan kadang hanya berlaku pada satu bahagian tubuh sahaja. Kemudian generalized simple febrile seizure ni pada episod demam itu, episod sakit tu dia jadi sekali saja. Kalau complex febrile seizure dia boleh jadi lebih daripada satu kali dalam satu episod demam lah. Kemudian simple febrile seizure dia tidak sepatutnya ada sebarang kesan neurologi selepas pada terkena, dan complex febrile seizure sometimes boleh ada sedikit residual, kita panggil residual neurological deficit, mungkin thoughts paralysis, dia ada lemah-lemah badan dan sebagainya. Tidak semua febrile seizure ni perlu masuk ke dalam ward. Dan macam saya sebutlah, kebanyakannya febrile seizure ni dia tidak sepatutnya menimbulkan masalah. Kanak-kanak tu sepatutnya okey. Cuma beberapa benda lah yang ibu bapa kena ingat. So kalau kanak-kanak itu dapat febrile seizure, yang pertamanya adalah risiko untuk dia dapat febrile seizure lagi sekali pada masa akan datang adalah lebih tinggi. Contohnya kalau dia dah pernah kena sekali, risiko untuk dia kena kali kedua apabila dia demam adalah naik 30%. So 30% lebih risiko untuk dia dapat sawan lagi sekali kalau dia demam pada masa yang akan datang. Kalau 2 kali kena, risiko dia naik sampai 48 ke 50% kemungkinan untuk dia dapat sawan bila dia demam yang kali kedua. Dan bukan setakat pada kanak-kanak itu. Bila ada adik-beradik yang dapat febrile seizure, adik-beradik dia yang lain pun boleh naik sampai 30% risiko untuk mendapat sawan ketika demam. So yang penting adalah kena tahu risiko untuk dapat sawan sekali lagi adalah tinggi apabila dia ada demam. So apa yang ibu bapa perlu buat? Yang pertamanya adalah kena kenal pasti risiko. Nombor 2 adalah kena cegah kanak-kanak itu daripada dapat demam. So bagaimana nak cegah? So yang pertamanya, jangan exposekan. Kita tak boleh hidup dalam bubble lah kan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kena kurangkan risiko kanak-kanak itu terdedah kepada situasi yang boleh mendedahkan kanak-kanak kepada penyakit. Maknanya kan, kalau orang tak sihat kan, jangan kasih dekat dengan kanak-kanak itu. Orang tak sihat, orang demam, orang sesama, jangan bagi dekat. Duduk kat luar rumah je. Kalau boleh cakap orang tak sihat, jangan datang rumah. Itu yang terbaik kan. Sepatutnya kita kalau tak sihat, kenapa kita nak kena pergi visit orang lain kan?
Kita bila sihat lah baru kita ni. Kenapa pula kita nak pergi menyebarkan kuman kepada orang lain So orang tak sihat jangan bagi dekat datang rumah, jangan bagi dedahkan kanak-kanak itu kepada orang yang tidak sihat. Yang pertama. Yang keduanya mungkin juga kita boleh boostkan immune system kita. Di antara benda yang kita boleh boost immune system kita, yang di antara bendanya adalah kita kena makan makanan yang sihat, halalan thayyib. Orang sebut pasal halal, orang jarang sebut pasal thayyib. Thayyib ni benda baik, makanan yang berkhasiat. Cukup dia punya zat dia, cukup vitamin dia. Mungkin kita boleh tambah supplements, vitamin C, vitamin D. So di antara supplements yang bagus, zinc, kalsium dan sebagainya. So semua-semua ni boleh boostkan immune system kita. Kita boleh ambil, pastikan kanak-kanak tu ambil probiotics. Contohnya prebiotics, complete food ni. Macam yang ada bakteria baik lah, bifidobacteria, lactobacillus. So semua-semua ni juga di antara benda yang boleh boostkan immune system. Studies have shown kanak-kanak yang minum probiotik ni, dia punya tubuh dia akan tinggi dengan immunoglobulin dan tinggi dengan darah putih. So untuk bantu dia untuk kuatkan sistem pertahanan badan dia. Okay, itu yang pertamanya, cegah daripada dapat demam. Tu nombor 1. Nombor 2, kat rumah kena sentiasa standby ubat demam, paracetamol, panadol tu. Saya nasihatkan jangan, tak payah simpan macam ibuprofen apa semua, tak payah, Voltaren semua tak payah, simpan paracetamol. So anak-anak yang biasa sawan bila demam ini, di rumah kalau boleh kena sentiasa standby ubat paracetamol. Bila ibu bapa rasa anak ni macam nak demam, terus bagi. Dan saya nasihatkan biasanya kita bagi ubat paracetamol tu sampai dia 1 hari tak demam langsung, baru kita stop. Dos dia kena tahulah dos dia. Dos dia untuk kanak-kanak is 15 mg per kilo. 15 mg per kilo. Dia ada preparation yang 5 ml 120 mg dan ada yang 5 ml 240 mg. So kena kira lah 15 mg per kilo. Boleh bagi sampai 4 kali sehari setiap 6 jam. So setiap anak tu demam ataupun nak demam, bagi terus. Okay, itu nombor 2. Nombor 3 adalah kalau jadi sawan, apa nak buat? Okay, yang pertama sekali, kalau anak jadi sawan, yang paling penting, step paling penting adalah jangan panik. Itu paling penting. Sebab saya ada pesakit, bila anak sawan, mak bapak panik. Bila panik, dia tak tahu nak buat apa. So yang pertama adalah jangan panik. Nombor 1. Nombor 2 adalah kita clearkan tempat jadi sawan tu daripada benda-benda berbahaya. Contohnya kalau jadi sawan atas jalan raya ke tepi kan, ataupun ada benda-benda tajam, ada benda-benda yang jatuh atas tangga, tempat yang risiko untuk kecederaan. So ketepikan daripada benda-benda berbahaya. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah jangan masuk benda-benda dalam mulut. Orang Melayu banyak cerita kalau anak sawan kena letak benda dalam mulut. Letak sudu, letak kain, letak jari, sebab takut sangat dia kancing gigi, gigit lidah. Kancing gigi, gigit lidah tidak ada masalah. Yang kita takut adalah dia, kalau kita masukkan sudu, gigi boleh patah ataupun sudu boleh patah ke apa benda. Dan benda ni boleh sumbat saluran pernafasan. Yang ini boleh membahayakan nyawa. So jangan masuk apa-apa pun dalam mulut kanak-kanak itu bila dia sawan. Jari ke apa, kalau dia gigit lidah, tak apa, biar. Jangan sampai kita sumbat saluran pernafasan. So jangan masuk apa-apa dalam mulut dia. Yang seterusnya adalah kita mengiringkan dia perut bahagian kiri ke bawah. Kita mengiringkan dia, baring mengiring di atas lambung kiri. So maknanya perut bahagian kiri di sebelah bawah dan kita baring mengiring. Supaya apa? Supaya kadang-kadang bila dia muntah kan, muntah dia boleh keluar dengan mudah tanpa dia sumbat saluran pernafasan. Yang seterusnya adalah tengok jam bila dia bermula kan. Dan ada orang nasihat kalau lebih lama baru bawa hospital. Bagi saya kan, tak payah. Jadi sawan dia bawa hospital, biar kita assess, biar doktor assess sama ada perlu masuk ward atau tak. Saya prefer bila sawan ni, saya prefer masuk ward sebab kita boleh perhati lebih baik, at least 24 jam kan, untuk kita perhatikan kalau tak ada masalah dan boleh balik lah. So tengok time, sebab kita kena gauge berapa lama, kita kena tahu berapa lama sawan tu terjadi. So itu di antara nasihat kepada ibu bapa. Dan again, seperti yang saya cakap tadi, febrile seizure ni, sawan ketika demam ini, kebiasaannya dia tidak menimbulkan masalah. Sepatutnya kanak-kanak itu tidak mempunyai sebarang komplikasi pada jangka masa panjang. Okay, alright. Kita sebarang pertanyaan boleh tanya dalam chat. Okay, Assalamualaikum.